Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Kamu segalanya, terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Kalau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan cinta dirimu. Karena kamu bintang di hatiku, tiada ada yang lain mampu goyahkan rasa cintaku padamu. Kamu segalanya, terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Kalau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Sudah jangan kau usik lagi, cinta yang tertanam di hati akan ku bawa sampai mati. Kamu segalanya, terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Kalau dunia menolak, ku tak takut. Tak ku katakan ku cinta dirimu. Ya, dirimu. Ada lagi, Rui. Oh, ingatkan habis sudah. Jam kemarin kan? Bah, selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat, penghulu segala hari. Iya, hari ini penghulunya setiap minggu, setiap hari kami akan bersiaran di YTV. Kita tukar-tukar juga ini hari. Dan ada yang standby di belakang tuh. Ya, hari ini Kita tidak mau kasih sibuk kita punya meja. Betul. Sebab itu kita bagi dua, bagi sama rata, sekejap lagi dia akan masuk. Kenal juga kamu kan di belakang tuh kan? Mesti kenal. So hari ini, Ustaz, berapa hari bulan ini Ustaz? Kita sentiasa mau war-warkan, beritahu kepada orang Malaysia berapa orang sandakan. Hari ini 28 hari bulan Ogos tahun 2020, hari Jumaat jam 10.05 pagi. Kita baru sahaja selesai mendengarkan sebuah lagu tadi yang bertajuk Mama Papa Larang daripada Judika. Oh, itu memang tajuk dia. Ya, Jadi betul. yang saya sebut tadi itu awal-awal bukan? Bukan. Oh, Mama Papa larang. Ya. Dia larang apa sebenarnya? Dia larang bercinta kan? Dia larang lah untuk berkahwin. Oh, untuk berkahwin. Ya. Tak restu. tak Tidak restu. ada restu dalam perkahwinan. Tapi bila sebut Papa, Mama, memang ada kena mengena sedikit daripada sumber yang kita dapat semalam tu. Sampai. Sumber Sampai, begitu pun sampai dia Ya, betul. ah. Semalam kita ada bermama satu, berpapa satu. Ya, Dia bermama betul, dan betul, berpapa. Apa sudah jadi dengan bermama?
Berpapa pula kata apa? Ya, bermama kata Musa Aman Ya. tidak akan bertanding. Kalau kamu dengar tu, sumber ni sahih daripada sumber yang kami terima. Maklumat ni sahih daripada sumber yang kami terima. Memang dia tidak akan bertanding. Dia akan beri tumpuan kepada 33 adun yang ikut dia, yang menghantar apa nama tu di mahkamah tu. Dia menuntut mencabar keputusan kehakiman. Ya, betul. Membuat rayuan Ya, di mahkamah rayuan di persekutuan lah. Ya, betul. Dan keputusan itu dianggap dibiarkan. 33 dun ni diteruskan diorang punya proses rayuan dan sebagainya. Ya. Tapi Musa Aman dikatakan tidak akan bertanding dan akan memberi kos belanja pada pilihan raya negeri ini sebanyak 40 juta setiap satu dun. 40 juta setiap satu don. Jadi macam mana kamu rasa kalau sumber yang kami cerita ini begitu sekali? Ya. Sumbernya mana tadi? Bermama, bukan bernama. Jadi kami tegaskanlah. Ya. Bahawa berita itu adalah palsu. Palsu. Tak benar. Saja-saja. Jadi palsu. beginilah kan kalau kita dapat sumber, tiba-tiba kita, Musa Aman dah bertanding. Biar betul ni. Ya, cantik lagi logo, cantik lagi poster yang disebar tu. Betul, kalau boleh saya tunjuk di sini kan. Dia siap mengatakan bahawa Musa Aman tidak akan bertanding dan akan menjawat jawatan TYT. Dan, dua tu. Dan apa dia kata untuk anak dia, nak naikkan anak dia sebagai Ketua Menteri Sabah. Musa Aman tidak bertanding. Dan ini adalah berita palsu sebenarnya. Ini adalah berita palsu yang kami terima. Sekali baca memang kita rasa macam, biar betul. Betul. Kita pun hampir-hampir tertipu semalam. Ya. Tapi bila kita kaji betul-betul, bawah sekali dia ada tulis. Aku ingat mata kabur-kabur membaca. NK, MK begitu kan? Rupanya dia bukanlah bernama TV, tapi dia bermama. Ya. Jadi itu adalah troll ataupun satu berita yang palsu. Satu berita palsu yang sengaja disebarkan. Itulah dekat dalam musim-musim pilihan raya negeri ini memang macam-macam. Mana-mana pun. Esok hari pengundian di PRK Dun Slim. Jadi di sana pun pasti sudah melalui proses begini. Ya, betul. Ini coming soon Sabah pula akan menghadapi hari pengundian pada 26 September. Ya. Jadi di ambang itu tersebarlah mesej-mesej begini. Benar. Tapi kita di White TV masih tetap dengan pendirian kita, sekat berita palsu. Berita palsu. No. Dan sebar berita betul saja. Sebar berita betul sahaja. Berita betul saja. Jadi kita tidak mahu rakyat Sandakan khususnya tertipu dengan sebaran mesej yang ini berbaur berunsur macam penipuan lah. Fitnah. Tuduhan yang tidak berasas. Jadi kita elakkan macam hari ini juga daripada satu grup WhatsApp dia sebarkan berita semalam sampai berita tu baru sempat tengok hari ini. Dia sebut pasal dia kenakan kod merah kepada kedai-kedai tertentu sampai kita tidak dibenarkan untuk datang ke restoran tu. Jadi jangan percaya, tidak ada pun satu perkataan ataupun pengumuman daripada Menteri Kesihatan kita berkenaan dengan larangan begitu. Daripada Pak Ngah kita, Menteri Kesihatan. Pak Ngah kita. Ya. Tan Sri Pak Ngah. Hebat Pak Ngah dapat Tan Sri. Jadi jangan terlalu mudah untuk percaya. Sampaikan kami sanggup beritahulah. Kalau mau rujuk apa-apa sumber, betul kan tak betul, try Roger White TV. Betul. Kami boleh dapatkan sumber yang paling sahih untuk kamu. Dan kamu hentikanlah. Kalau dapat maklumat jangan terlalu cepat. Kenapa betul lah, biarlah aku jadi yang pertama. Ya, betul. Share. Boleh postkan berita-berita itu di White TV. Kita akan siasat. Ataupun boleh juga cek berita-berita palsu ni di portal negara kita sebenarnya.my. Sebenarnya.my untuk kita cek berita-berita tersebut sama ada ia adalah palsu ataupun berita yang sahih. Ya, betul. Jadi kalau sudah kerajaan gunakan berikan banyak saluran untuk kita semak, kita pula sibuk dengan sebaran berita-berita yang tidak sahih, kurang tepat. Jadi masalah memang pada kita sendiri. Betul. Jadi janganlah jadi seorang yang terlalu pantas untuk berkongsi. Dalam Al-Quran juga ada sebutkan supaya kita menyelidiki dulu sumber tu. Jangan terlalu cepat untuk sebarkan maklumat yang kita sendiri tidak pasti
Tapi kononnya kita mau dapat kepastian orang, kita sebar dulu jangan. Sebelum Ya, sebar, betul. tanya dulu. Betul. Saya ada dapat terima begini-begini ya, saya tunjukkan kamu, tolong beritahu betul ke tidak. Kalau enggak, jangan nih. Ini enggak, dia share dulu, diam. Pas tu orang komen, sebenarnya aku mau tahu bahwa itu berita betul kan enggak? Ya, itu sebenarnya dia menangguk di air keruh. Ya, menangguh Ya, dia. nak dapat Menegakkan banyak benang yang basah. like, nak dapat banyak komen, Ya, nak orang betul. share banyak-banyak. Menangguk di air keruh lah. Ini Jangan. satu penyakit zaman sekarang lah sebenarnya. Betul. Jadi kita enggak mau lagi-lagi bila tiba bahang-bahang begini ya sudah pasti terlalu banyak berita yang tidak sah yang akan sampai. Itu sedikitlah kita bercerita daripada bermama. Sebab tu dengan lagunya Mama Papa Larang. Serius, memang Papa Mama akan larang kalau kita buat Memang begini. akan larang kalau berita-berita palsu. Jadi kamu layan lagu tadi, masukkan dia punya pengajaran dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini. Iya betul. Okey, topik antara yang kita akan sentuh hari ini BN dan Perikatan Nasional pakai logo masing-masing. Apa cerita? Apa cerita ni? Bilang mau bergabung satu payung. Betul? Di Payung bawah dah bumbung. rosak ke, bumbung dah bocor ke macam mana? Bocor, koyak ke apa ke? Mungkin kita dengarkan ulasan Nanti sebentar kita lagi. ceritakan macam mana. Ya. Dan 7 September pula ada lagi rayuan daripada 33 DUN. Rayuan untuk di Mahkamah Rayuan peringkat persekutuan pula lah. Ya. Belum habis lagi rupanya. Belum habis lagi Hari itu episod sudah ini. kata Mahkamah Kota Kinabalu sudah kata, Mahkamah Tinggi sudah kata ditolak rayuan Ya, 33 DUN. Rupanya ada lagi 7 September untuk dengar balik rayuan ataupun dimuktamadkan di situ. Itu nanti kita cerita. Yang ini Ustaz. Apa tu? Pengait versus penanggal. Apa Pengait cerita? versus penanggal. Seram. Boleh ya, boleh. Seram ni. Boleh kata benda macam ni pun boleh tular. ini kalau saya lah nilai sendiri secara pribadi, saya Ya. anggap ini semua sama juga macam sebaran mesej palsu tadi itu. Betul Dia sebenarnya. berkait dengan masalah pribadi lah, pemahaman, terlalu takut ke apa ke. Nanti kita cerita. Kita akan ulas juga. Kita akan cerita juga pasal benda ni. Sampai ketua polis daerah Sandakan pun terpaksa keluarkan kenyataan. kan. Kenapa begitu bah kamu ini? Selalu sejak mengasihan. Okey, dan last kali. Bukan last. Seterusnya, 379 pendatang asing tanpa izin Filipina diusir. Diusir. Sebab apa diusir? Kerana Sabah bukan milik Filipina. Ya, betul. Ya. Sebab banyak macam kemarin pun kami sentuh benda tu. Sampai Filipina buat peta masuk dalam pasport, kononnya Sabah ni masuk dalam wilayah dia. Menteri Luar Negeri kita Datuk Seri Syamudin pun dah mengeluarkan dah kenyataan keluar kan. kenyataan. Sabah tetap milik Malaysia. Ya, and then kemarin kita sebut juga si YB Vivian Wong pun kalau Vivian, boleh dia ya. bilang jangan lagi kita ni dan patut tamatkan tuntutan tu ataupun jangan terus bercerita pasal benda tu lagi. Nanti Ya. kita sebut lagi kenapa Ya, sampai 379 parti dihalau ni. Dan 31 Ogos ni tidak ada perarakan. Kita dapat notis, kita tengok memang tidak akan ada dan 1 September kita bebas. Apa maksud dia 1 September kita bebas? Ya, mungkin dibebaskan daripada penjara? Ataupun Atau- bebas untuk kita bersukaria di luar. Mungkin. Nanti kita sentuh, tapi kita balik dulu pada topik yang pertama. Kita bilang BN dan Perikatan Nasional guna logo masing-masing. Ada dengar? Ada dengar berita-berita tersebut, tapi kesahihannya belum dapat ditentukan Yang lagi. kita dengar sebelum ni, Dia akan di bawah payung yang sama lah. dia akan guna satu logo. Betul. Sampai orang akan ajak parti STAR, parti PBS, Betul. parti PBRS Ya. dan ada beberapa parti komponen lagi yang bersama dengan ni termasuk Parti Cinta Sabah. Diorang mau ajak bergabung dan guna satu logo. Itu yang kita dengar daripada Ketua Jentera Barisan Nasional sendiri Datuk Seri Mukhtaradin. Ya. Tapi hari ini kami dapat berita pula diorang mau pakai logo masing-masing. Mau pakai logo masing-masing. Mungkin sebab ada tular berita baru-baru ini bahawa BN akan bertanding di terlampau banyak kerusi sehingga di kerusi-kerusi bersatu juga mereka ingin bertanding. Ya. Jadi Itu mungkin berlaku perselisihan juga di situ. mungkin macam tidak bengam diorang di situ Tidak ada kesepakatan. Tidak ada persekatan. Orang Sabah selalu sebut tidak bengam kali diorang ni. Tidak berngam kali ya. Selalu kita bilang Tak bersependapat. tidak bersependapat. Betul. Jadi kemarin kita ada sebut sebelum-sebelum ni lah kita sebut Ya. pasal guna logo masing-masing ni sampai warisan pun ada juga, ini warisan plus lah kan. Ya. Ada juga yang mengatakan yang diorang pun akan guna satu logo. Di bawah Pakatan Harapan ataupun guna logo warisan tapi dibantah, disokong oleh pemuda amanah, Ya. dibantah pula oleh pemuda parti lain. Ya. Saya dah ingat PKR yang bantah. Jadi orang Jadi tidak mau. kedua-dua blok ini sedang berlaku
Enggak tahu sama ada orang pun mau putuskan macam mana. Mungkin Tapi kita tidak dengar berita dia. Bagus. Cuma yang sekarang ni daripada Barisan Nasional kita up sikit orang ni punya topik. Sebenarnya begini cerita dia tu. Kita kasih tengok. Ya, apa pun perkara yang berlaku, kita berkeinginan untuk kepentingan rakyat Sabah. Kita mau kepentingan rakyat. Ya, Utamakan bukan itu mau dulu. fikirkan politik mana bertanding. Ini kepentingan untuk rakyat Sabah adalah lebih utama. Sampai Bung Mokhtar pun sebut dia bilang banyak 73 kerusi ni. Betul, banyak. Bukan sedikit. Dulu 60 lebih saja. Betul. Sekarang 73. Banyak. Jadi bukan senang sebenarnya untuk membahagikan kerusi 73 kerusi dunia. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, mari kita tengok. Ini menurut sumber Suara TV. Kami petik daripada Suara TV ya. So thank you Suara TV bagi maklumat ni. Sebenarnya ada di sumber lain, tapi kita guna hari ini. Semalam kita banyak guna Sabah News. Borneo Today pun kami guna. Jadi hari ini kita rujuk di Suara TV. Dia bilang apa ya? Pengurusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menaruh keyakinan tinggi isu pengagihan kerusi dengan Parti Bersatu akan selesai hujung bulan ini. Itu intro dia. Aku mau scroll ke bawah saja. Dia kata begini. Bung seterusnya berkata pihaknya sedang mengenal pasti kekuatan masing-masing untuk bukan ini. Sementara itu menurut sumber dalaman beberapa buah parti di Sabah yang dihubungi walaupun bergabung namun BN dan Perikatan Nasional Sabah akan bertanding menggunakan logo sendiri. Inilah ni. Walau bagaimanapun dia kata begitu, ada sumber dalaman. Sama ada diorang akan sepakati atau tidak. Tapi seperti biasa, ini adalah rentak pilihan raya. Betul. Diorang akan sentiasa create isu. Betul. Terlampau banyak spekulasi yang berlegar supaya jadi tumpuan. Kerana ini juga adalah salah satu strategi dalam politik sebenarnya. Kalau kamu faham, untuk menaikkan tu, contohlah orang selalu post sesuatu dan member minta tolonglah kau komenlah sikit supaya dia punya tu jadi up, jadi trending. Walaupun member tu komen up je kat situ. Up je dia akan naik balik. Memang akan naik balik ke atas. Jadi untuk tidak mau terlalu sejuk, orang create lah satu. Betul. Rupanya menurut sumber dalaman saja. Bukanlah betul Bung kata begitu, tapi apa respon Datuk Seri? Perikatan Nasional yang diwakili Bersatu, PAS, MIC, STAR, PBS dan SAPP akan bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional yang akan diumumkan besok. Besok akan diumumkan hari Sabtu. Manakala Barisan Nasional diwakili UMNO, MCA dan PBRS akan bertanding menggunakan logo Daching. Jadi ada keputusan. Sebenarnya keputusan ni bukanlah memutuskan sama ada besok diorang akan umumkan satu logo PN, satu logo BN. Tapi yang pasti saya rasa dia akan muktamadkan penggunaan satu logo saja. Mungkin sebab apa? Sebab katanya lagi di bawah tu kalau semua parti bekerjasama, saya tak nampak ada halangan besar untuk BN dan parti-parti gabungannya menang pada PRN kali ini. Betul lah, jadi kalau sepakat apapun membawa berkat lah. Membawa berkat. Simple dia punya apa pepatah tu. Pepatung mungkin. Atau peribahasa. Peribahasa. Jadi sangat dekat dengan rakyat Sandakan. Kalau beginilah bentuk gabungan, memang siapa-siapa pun akan menjadi win dalam pertarungan di pentas pilihan raya negeri nanti. Bukan senang, tapi tidak sesusah mana pun. Macam terlalu pendek mic. Hello? Okey. Asdar okey? Asdar okey Asdar? Bagi kasih ceria sikit. Jadi senyum sikit Dar. Kalau kamu dengar yang ini, begitulah lebih kurang kita boleh ceritakan. Sebenarnya cerita-cerita begini akan timbul, akan mewarnai politik Sabah. Betul. Jadi kalau siapa yang dengar dengan apa yang berlaku, kamu pasti bijak untuk menilai. Sama ada maklumat ini betul atau tidak. Yang pasti YTB telah berikan kemungkinan itu ada, tetapi itu hanya menurut sumber dalaman sahaja dan tidak ada pengesahan daripada mana-mana pihak lagi. Jadi kita tunggu besok. Besok insyaAllah ada sidang media daripada mana-mana parti ni lah, ataupun Datuk Seri Bung Mokhtar sendiri akan nantikan sama-sama lah apakah yang akan berlaku di blok sebelah Barisan Nasional. Tapi besok juga dikabarkan Perdana Menteri akan turun. Betul. Mungkin dalam PC tersebut Perdana Menteri akan turut serta. Sebab dia Presiden Bersatu.
Betul juga, dia di dalam Perikatan Nasional sudah Dia sekarang dalam kan? Perikatan Nasional. Mungkin dia akan turun membuat keputusan atau sebagainya. Itu kita nantikan. Kita nantikan. Besok dia start daripada Kota Kinabalu dulu. Ya, okey. Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berada di Kota Kinabalu. Lepas tu dia akan teruskan lawatan dia ke Sabah, turun ke Sandakan pada 30 hari bulan, hari Ahad. Hari Ahad akan turun. Kita jangkakan dia akan berada di ILP, di Institut Latihan Perindustrian di Batu 6, Batu 5 ke? Lepas tu dia akan melawat kawasan Pasar Minggu di Bandar Sandakan. Kemudian dia akan bersama dengan jalan tu. Memanglah. Tak ada Tan Sri Muhyiddin pun memang dah sesak hari Ahad di situ. Tiba-tiba kalau ada Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu diorang panggil lagi YTV datang kau pun lagi sesak. YTV datang berpakul-pakul kereta begitu. Bukan sebab YTV datang kadang-kadang menyibuk saja. Mungkin tak dijemput pun YTV, biarkan orang di sana bersesak, kita tengok info orang dalam-dalam sana saja. Mungkin ada member-member reporter yang boleh kongsikan apa yang berlaku di Pasar Minggu, sebab kami selalu pergi Pasar Minggu. Jadi biarlah PM sana pergi berjalan dengan Pasar Minggu dia. Mungkin ada dia mau beli. Saya belum pergi lagi Pasar Minggu. Belum lagi. Mungkin besok dan Ustaz jadi wakil kami di sana? Mungkin. Okey, sebab susah kan bawa anak kecil dan sebagainya. Dalam bahaya. Masih lagi pandemik. PKPP ini. Jadi kita menurut perintah kawalan pergerakan oleh kerajaan. Ya, betul. Jadi yang ada ruang pergi. Kami nantikan maklumat dari kamu besok. Pastinya pengamal-pengamal media sosial di Sandakan pun akan tertumpu di situ. Betul. Biarkan kamu tertumpu situ, kami akan highlight kamu dari atas saja. Bukan mudah. Perdana Menteri kita nak turun ke Bandar Sandakan. Jadi satu juga kita kata, alang-alang dia turun, bagus orang bilang time inilah masanya. Kita pergi jumpa dia kah, apakah. Tunjukkan apa lagi yang kita mahukan daripada kerajaan. Bagi tahu dorang YTV ada di Sandakan, TV tidak pernah ada di Sandakan. Jadi kalau Tuan Tan Sri, Perdana Menteri kita ini nampak ada inisiatif, ada usaha daripada golongan muda di Sandakan untuk wujudkan stesen TV sosial, TV media sosial, platform media sosial di Sandakan dengan konsep begini, bagi tahu orang, mana tahu Tan Sri bilang, saya mau jumpa tu si Kira tu. Dia selalu bersama dengan Syafrul. Tersebut sudah tu. Barulah dia bilang nanti semua kenal juga tu si Amrul macam mana. Dibandingkan dengan beliau, kita sangatlah kecil. Sangat kecil. Jika dapat bertemu bersumuka, alhamdulillah. Mungkin dia akan rating tu jadi naik sedikit. Jadi kalau perlu ada platform begini di sana kan, kasih tahu, sebab yang platform lain yang ada tu memang susah bagi kita mau masuk. Macam tak buka ruang dengan yang lain, tapi YTV sentiasa buka ruang. Memberi peluang kepada orang lain untuk terlibat bersama dengan YTV. Betul. Jadi itu kelainan yang ada di YTV. Itu angan-angan kami sejak sebenarnya, kamu dengar sejak. Balik seterusnya, topik yang kedua kita cerita adalah berkenaan dengan ni. Lambat sikit ni. Apa lagi berita kita hari ini? Yang kedua adalah 7 September. 7 September, rayuan 33 adun ke Mahkamah Rayuan. Untuk pengetahuan rakyat Sandakan, di Mahkamah Rayuan nanti akan ada 5 orang hakim yang akan mendengar semula cerita ataupun rayuan ini. Biasanya di Mahkamah Rayuan Persekutuan akan ada 5 orang hakim. Seperti berlaku dengan kes Datuk Seri Najib juga. Dia dibawa mula ke Mahkamah Tinggi, hanya ada 1 orang hakim. Dan dia mengatakan mahu bawa ke Mahkamah Rayuan kerana ada 5 orang hakim, dan 5 orang ni akan bersepakat membuat satu keputusan. Dia mungkin bila 1 orang buat keputusan, dia orang kata pihak yang tertuduh ataupun pihak yang tu tidak bersetuju dengan perkara ataupun keputusan tersebut. Jadi bawa ke Mahkamah Rayuan. Begitu. Jadi hanya yang di KK ni sebelum ni di Mahkamah Tinggi ni, Mahkamah Tinggi Sabah kan? Sabah. Jadi dibawa kepada situ. Akan dibawa ke Mahkamah. Ini cerita dia. Mahkamah Rayuan hari ini menetapkan, hari ini bersamaan dengan 26 sebenarnya, hari kemarin. 7 September ini untuk mendengar permohonan 33 adun, 33 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah bagi menggantung keputusan Mahkamah Tinggi yang berkaitan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah pada 30 Julai lepas. Panel 3 hakim yang dipenguruskan oleh Datuk Yaakob Matsam. Kali ini diletakkan 3 orang hakim menetapkan hari yang sama untuk mendengar rayuan 33 adun yang diketuai bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 21 Ogos. Hari itulah 31 Ogos kan? 31 Ogos Jadi 21 Ogos.
Sorry, 21 Ogos belum lagi. hari Senin. Ya. Okey, 21 Ogos hari itu. Itu yang kita tahu. Jadi dia kata panel yang turut disertai Hakim Datuk P. Ravindran dan Datuk Wira Ahmad Nasfi menetapkan tarikh berkenaan selepas Peguam Musa Tengku Fuad Tengku Ahmad memberitahu bahawa Jabatan Peguam Negeri Sabah dan Jabatan Peguam Negara AGC hanya menerima notis bagi usul penggantungan keputusan Mahkamah Tinggi itu pada hari Jumaat lepas dan mereka memerlukan masa bagi membalasnya. Jadi masih ada ruang sebenarnya untuk mereka membuat rayuan 33 ni. Betul. Tapi apa yang berlaku? Kalau Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu sudah tolak dan di sini rayuan ini diterima, apa sebenarnya yang berlaku dengan pilihan raya negeri Sabah ni? Berkemungkinan mungkin pilihan raya negeri Sabah akan dibatalkan. Akan dibatalkan atau ada kemungkinan. ditunda, ada kemungkinan ditunda ke? Ditunda atau tak mungkin ditunda, Tak pernah akan dalam terus rekod. kepada PRU sajalah. Mungkin PRU di bawah 15, tu. di bawah Jadi kepada PRU 15. Bergantung batal kepada keputusan mahkamah. keputusan Mahkamah Rayuan. Nah, tengok betul-betul orang ni mencabar ni. Diorang mau cabar betul-betul keputusan bahawa pembubaran yang dibuat oleh TYT sebelum ini seolah-olah bagi mereka tidak sah dan mereka terus merayu dan kita tunggu 7 September ni. Ya, dan kita akan terus yakin dengan kepimpinan, penghakiman daripada institusi institusi perundangan, institusi kehakiman negara bahawa itu adalah keputusan paling terbaik yang dibuat untuk negara dan kita akan terima sebaik-baiknya. Nantikan sama-sama. Tapi kalau ikut secara peribadi, bagus teruskanlah ini pilihan raya negeri. Seronok sudah orang Sabah ni. Kan? Ya, kasih terus saja. Jadi tapi bukan saya berkata yang lain tapi saya bilang teruskan saya lah pilihan raya negeri ini. Apa keputusan disebabkan apa orang bilang apa sebab ataupun apa kesudahan kepada bila diteruskan, kamu putuskan sendiri, kamu nilai sendiri. Ya, betul. Yang pasti teruskan saya pilihan raya. Rindu sudah. Ya. Mungkin rakyat Sabah berkeinginan untuk melakukan pilihan raya ini, mengundi memilih ini atas dasar rasa kecewa seperti yang kita katakan sebelum ni. Betul. Rakyat Sabah merasa kecewa dengan kepimpinan yang ada pada sebelum inilah. Betul. Jadi kita tengoklah nanti macam mana and then keputusan dia kita pun akan tahu. Kecewa tu akan diterjemahkan seandainya berlaku peralihan kuasa. Betul. Dan kekecewaan tu sebenarnya tiada jika kekal memerintah. Warisan kekal pemerintah. Sebenarnya yang berlaku sebenarnya. apa yang berlaku sebelum inilah. Apa Seperti yang- mana kita di YTV tidak akan cenderung ke mana-mana belah pihak. Kita neutral guys. Sama ada blok kerajaan atau blok pembangkang, kita neutral, hanya menyebarkan berita-berita yang benar Dan menyekat berita-berita yang palsu. Ya. Pengait versus penanggal. Pengait versus penanggal, kita akan jemput satu orang lain pula untuk bercerita. nanti. Dah belum. masuk dah masuk waktu dia dah ni 10.30. Serius ah? Ya. Kasihlah sedikit cerita lain ke apakah memang begitu saja? Ustaz ada apa-apa yang boleh dikongsikan hari ini Ustaz? Mungkin Hari selepas ini, daripada setengah jam sekira ke bersambung udara balik. nanti kita akan sambung semula lah. Wow, mantap. Hari Jumaat kan biasanya kita akan bersiaran 1 jam setengah. Tapi bukan Ustaz yang akan bangun dari tempat ni. Kan? Tanya si Kira. Dia on ke tak on? Bukan Ustaz yang akan bangkit dari tempat ni. Tempat duduk tu akan kekal di situ. Okey. Jadi siapa yang akan bangkit sebenarnya? Saya lah. Tak mungkinlah si Asdar bangkit. Oh ya, itu. Jadi kita ruang kepada saudari Kira Bombastic sebab kita mau tengoklah dorang punya chemistry macam mana. Buat pertama kalinya dalam YTV, si Amru yang akan bangun. Saya ambil balik saya punya sedekah daripada ni. Ya. Apa bubur kacang hijau Bubur kacang dan pulut hitam. dan pulut hitam dengan air. Nanti tiba-tiba diteguk oleh member kita seorang tu. Dan saya persilakan sekarang ambil kursi Ya, Amru ambil. terus. Terima kasih kepada Amru. Kita akan berjumpa sebentar lagi dan kita jemput terus. Mungkin kita akan bertukar tempat lah ya. Dipersilakan si Kira. Selamat datang Ya, selamat kembali ke datang. tempat asal. Saya masih perbaiki saya punya mic terlalu tinggi. Okey, baiki dulu mic. Dan tadi kita telah selesai banyak perkara yang diceritakan bersama dengan Amru. Kita akan ceritakan seterusnya berita apakah yang akan kita kongsikan. Iaitu, ni Sekira. Tadi berita yang betul-betul Sekira mahu ulas. Apa itu? Pengait versus penanggal. Tular sekarang ni cerita Iya, ni. betul. Apa cerita ni Sekira?
ceritanya ini macam-macam sudah yang bagi info kata daripada ini ada di kampung dorang dan sampaikan dia bilang ada di tempat Kira. Wah. Balik-balik sejak reuni. Kenapa nih? Ada orang cakap di tempat kita. Yang bercakap tuh orang luar. Okey. Yang bercakap tuh orang luar. Jadi tiba-tiba yang orang luar tuh cakap di kampung kami. Jadi disedangkan di kampung kami tidak apa-apa. Jadi menampakkan sangat berita tuh palsu. Ya, sebenarnya gambar yang dikongsikan. Ada beberapa individu yang ditangkap bersama dengan pengait yang panjang tu kan. Sebenarnya berita itu bukan adalah pengait berita. tu. Apa itu? Itu namanya parang. Oh ya, tak dia parang begitu panjang tu. Parang ya? Parang. Okey, parang. Sebenarnya berita itu adalah berita dari negara seberang. Ya, Indonesia. tapi ditularkan ke Sendakan. Ya, Sendakan. Dan yang sampai ketua polis daerah Sendakan memberikan kenyataan bahawasanya berita itu palsu. Ya, jangan percaya video ataupun berita-berita yang tular Tapi secara macam mana palsu lah orang ni. nak percaya kan kalau tiba-tiba benda tu ada sudah yang cakap di kampung dorang. Dan pada semalam juga saya terima info daripada kawan-kawan grup. Jadi Ya. cerita ni pasal hal pribadi lah, biasalah grup kan. Biasalah, Tiba-tiba keluar cerita dia bilang, di tempat kami bilangnya ada berkejar tadi ya. Kenapa? Pengait dia bilang, penanggal Jadi kami tanya, ini faktanya dari mana betul? Kami bilangnya betul lah fakta bilangnya orang Batu Sapi. Tapi kenapa tiada buat laporan polis? Kenapa kena kejar? Betul. Dia bilang benda tu terjadi di tempat kami. Jadi dia tak mau kalah. Jadi kami iyakan je lah. Tapi bila sudah polis keluarkan kenyataan bahawasanya itu palsu. Legalah hati sikit. Legalah hati sikit. Sebab saya pulang ni biasalah Tinusa kan. Jadi keluar jalan sikit. Bus stop tu mana ada orang. Betul, bahaya lah. Jadi berfikiran lagi mata keliling je begini. Mau bersilat sekira tengah jalan nanti. Ikutkan perkataan pengait itu, apa yang dimasukkan dengan pengait sebenarnya? Pengait ni sebenarnya pengait ni dengan penanggal ni kalau dikongsikan penanggal ni dia sebenarnya hantu. Hantu penanggal tahulah. Pengait ni apa? Pengait ni kan kalau kita ambil satu kalau bahasa Sendakan punya, kita ambil buah tu. Okey. Tolong kaitkan yang itu. Sama lah sebenarnya pun kait pengait. Kepala. Sudah saya dia masukkan panggil kait pengait. itu kait kepala lah. Kalau di sebenarnya kita tak panggil kait kepala, kita panggil penggal kepala. Kalau sini penanggal dan pengait. Tapi okey. di sini sebenarnya bermusim juga. Kalau datang musim-musim kilik-kilik orang Sendakan, terus cakap bilang musim sekarang ni musim pengait, keluar lah macam-macam video. Oh, faham. Sebenarnya saya ada mendengar juga beberapa orang Sendakan yang bercerita bersama perkara ini dan mengatakan bahawa terjadinya perkara ini apabila ada pembangunan-pembangunan yang baru nak dibuat di beberapa kawasan kerana mereka akan menanam kepala-kepala itu. Ni kepercayaan mereka lah. Kepercayaan orang-orang yang memang sudah tahu ceritanya dari lama kan? Betul. Kira Mungkin memang saya sudah yang baru tahulah untuk pastikan bangunan itu kukuh. Mula-mula dengar saya terperanjat lah kan apa? Betul. Tak ada benda lain. Kena tanam kepala ayam ada, kepala kambing ada. Tapi Kenapa kepala orang? cerita ni sebab untuk menahankan lagi bangunan. Dan lagi satu, kau jangan buat hal Jangan terkejut, Asdar. Jangan terkejut Asdar. Jadi ada juga satu kawan ni, dulu dia bercerita pasal pembuat pembangunan yang berada di Sendakan. Jadi dia terlibat bekerja. Jadi dia bilang memang benda tu memang adalah. Memang berlakulah perkara itu sebenarnya. Kepercayaan Kepercayaan. Tapi sampai sekarang macam belum ada pun kenyataan-kenyataan yang fakta. Kita nak tahu yang benda tu fakta. Tapi diorang ada sebarkan video. Tapi video tu bila tengok orang-orang macam keluar negara punya. Ya, itu sebenarnya boleh dikatakan sebagai khurafat lah. Kenapa kita nak mempercayai kepala orang pula boleh menahan semua bangunan kan? Jika bahan binaannya itu adalah daripada barang yang berkualiti, pasti dia akan bertahan lama. Jadi dari situlah timbulnya pengait-pengait. Iya, betul. Tiba-tiba pula ada terdengar di sini sushi. Sushi sampai, mungkin ada orang yang nak bersedekahkan sushi kepada kita. Kerana apa? Tiba-tiba nak boleh bercakap kru. Kerana kita, tadi kita telah disedekahkan ni sekira. Kira mungkin tak sempat rasa tadi, kita dah rasa dah? Sempat. Tak rasa dah Ada orang sedekahkan kepada kita. Bubur. Bubur apa tadi dia bilang si Asdar? Bubur frozen. Bubur frozen, ya. Kau ada? Tak ada sis. Jadi Alhamdulillah hari ini kami mengucapkan sekali lagi salam Jumaat. Dan Alhamdulillah hari ini dapat berkolaborasi dengan Abang Fakrul. Iya, pertama kali dan pertama kali juga si Abang Amru bergancak dari tempat duduknya. Akhirnya kami kita dapat berjaya untuk menupaskan Amru berada di tempatnya. Ya, jadi topik yang kamu sudah cerita hari ini bertumpu kepada politik Ya, kita banyak cerita dan pada politik juga ini. adun. Dan hari ini kita ke pengait.
Ya. Nah, dan saya mau tahu juga sebenarnya saya tidak dengar cerita kamu tentang 1 September kita bebas. Kenapa tuh? Ya, 1 September kita bebas. Ya, Kerana bebas apa? dari apa? Bebas daripada PKP. Jadi ada satu P alhamdulillah lagi tu, tiada sudahlah. Tapi mungkin Ah. peraturan SOP masih ada. Ya, berkemungkinan akan ada peraturan-peraturan yang baru akan keluar oleh Pak Long kita. Okey, Pak Long. Pak Long kita, Pak Ngah kita, Abah kita akan ya. keluarkan peraturan-peraturan yang barulah Betul. untuk kita. Dan berakhirnya PKPP itu adalah pada 31 Ogos. Bermakna 1 September nanti kita akan bebas. Tapi dari bebas. mungkin kita bebas daripada segi perkataan PKP kan. Betul, Tapi betul, masih betul. lagi dalam mengikuti SOP seperti memakai mask sebab memakai mask ni ada norma yang diwajibkan sudah Iya, memakai. norma baharu. Nah, tadi masa kita datang sini adalah ikut satu van Ya. bus. Sebab tadi pun selalunya Abang Aldin minta ambil dengan Abang Aldin. Okey. Tapi sebabkan lambat, dia naik bus. Okey. Sekali naik bus ni tiba-tiba ada satu pakcik tu datang, dia tidak pakai mask. Dia pakai mask, cuma dia pakai di dagu. Okey. Sekali driver tu tengok, pakcik. Pakcik tu betul je. Okay, jadi kami ni pun duduk je lah. Macam tengok babau di dalam tu. Ya. Dia ada orang naik, pakcik pakai betul-betul. Sebab itu dia masih takut kena denda. Betul, betul. Ah. Sebenarnya ada beberapa lagi masyarakat yang kita lihatkan tidak terlalu peka dengan perkara-perkara ini lah. Betul. Diorang ambil remeh siap benda-benda Ya. begini. Apa tu? Sebenarnya kalau dalam bas yang kena konfront 1,000 tu yang tidak memakai mask. Ya, Tapi ya. pemandu tu pun kena juga Akan sebab kena dia juga. menumpangkan penumpang yang tidak memakai mask. Betul. Jadi alhamdulillah ada beberapa hari lagi bulan kelahiran kita 1 September guys. Lepas tu kita bebas Patutlah guys. juga sebut berita 1 September tadi. Oh my god guys. Rupanya birthday Tanggal dia. 9 guys. Mungkin nanti pada hari birthday dia kita akan sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday to you lah ya. InsyaAllah. InsyaAllah Pak. Dan nampaknya tua sudah si Jina ni 7 tahun. Ceng. Si Jina ni baru 7 tahun, si Kira berapa tahun? Jeng. Jangan tanya guys. Kita masih muda guys. 3 tahun lagi kita warga emas sis. 3 tahun lagi warga Oh emas. my god. Tua sudah tu. Tapi adakah saya nampak tua? Tidak juga kan? Still young gitu. Kerana kerja kita kan menyanyi dan senyum-senyum. Iya. Kamu nak tahu apa kejadian kalau si Asdar yang paling tahu aku? Jarang dah menggasak orang. Jadi kita balik ke topik kita Iya. yang pasal pengait ni dan juga 1 September kita bebas. Iya, pastikan kita sarankanlah kepada kita masyarakat sarankanlah, semua untuk betul. terus berada dalam SOP. Terutama yang pergi masjid pun kadang-kadang Kira dia tak pakai penutup muka, tidak bawa sejadah sendiri. Sekarang ni masih lagi kan? Masih Jumaat lagi kita bawa sebenarnya, sejarah sendiri. iya. Jadi kalau tidak bawa sejarah sendiri, tolong sembahyang di kereta. Iya, di atas kereta saja. Di atas kereta saja. Itu Ya. diketujukan Okio sudah tu siap duduk Okey. semua. Jadi 1 September tu alhamdulillah yang kami mau tegaskan ni jangan terlalu ambil remeh. Bila kita Ya. sudah bebas jadi syok-syok lah kami pergi berjalan berkumpul. Ya, betul. Sebenarnya masih lagi SOP ya penguat kuasa di bandar masih lagi bertugas. Betul. Jangan kamu suka-suka dengan mama 1,000 sis. 1,000. Bro-bro semua Wow. 1,000. Jadi kalau ada kawan-kawan yang rasanya mau plan berjalan bilang luang masa dalam 4 orang 6 orang, so Ya. 6,000 dah pakai mask. Ya. Bayangkan 6,000 tu kalau kamu spend kami di WTV ni. Alhamdulillah Kan? boleh dapat Lepas tu handphone beli- baru Wah, pula. cik. Dapat kamera baru kan. Kan, Ya. 6,000 tu bikin spend WTV, belilah kamu lem apa stick melodi. Wah. Nah, Sempat lagi gitu. iklan. Nah, jadi berhati-hati ya walaupun Ya. kita sudah bebas daripada 1 September tu, tapi kita masih memakai norma baru. Ya. Pakai pelitup muka, hand sanitizer, jarak, penjarakan tu masih. Cuma Betul. sebenarnya yang menampakkan kita bebas itu tu cuma kita bebas daripada nama title tu lah PKP. PKP. Ya, betul. Jadi sebab kalau PKPP pemulihan kan ujung-ujung dia. Ya. Tapi kalau tambah lagi lain tu yang bebas tu PKPPB. Makin Makin panjang pula. Makin panjang pula jadi kan. kelakar pula. Jadi kita orang in sudah. Ya. Tapi masih lagi kita mengikut norma yang Kenapa kena ditetapkan. ikut SOP juga depan ni Kira? Sebab kita sampai untuk menjaga kesihatan kita. Kita sama juga, kalau diikutkan pun kita pun sebenarnya belum lagi menang untuk melawan ya, ni. dan juga kita menghargai menghargai pengorbanan jasa-jasa jasa-jasa. frontliner kita, barisan hadapan, barisan Ah. belakang, barisan tengah, tepi, kiri, kanan semua. Kiri kanan atas bawah semua Ya, kan. kita menghargai mereka menyeluruh semua. lah kan. Termasuk rakyat yang berada di rumah, duduk di rumah juga adalah Betul. salah satu effort ataupun usaha untuk membantu kerajaan. Kalau tiada kita. rasanya urusan, tak payahlah keluar. Tak Sebab payah. itu sebenarnya kita ni bukan, itu kan memang kerja petugas-petugas frontline di depan. Tapi
guys, kamu boleh fikirkan, diorang pun ada anak. Betul. Diorang ada wife, diorang ada husband yang diorang Melihat menunggu diorang di rumah. Video-video bila doktor-doktor, nurse bila nak balik rumah tak boleh duduk dengan Ya, anak. lepas tu ber-3 bulan berjumpa ibu. Ya, betul. Nah. Itulah pengorbanan sebenarnya. Nah, tapi orang tak nampak. Kalau orang yang tidak mengikuti SOP dan masih memandang remeh, itu mungkin orang tiada perasaan lah bagi aku. Ya, betul. Sebab dia bilang, Allah, ada juga doktol. Doktor. Ya, doktol. Kau pula doktor. Ada juga doktol. Pergi ke pasal, bertampal. Dan tidak sepatutnya berlaku pada rakyat Malaysia lah. Kerana kita tahu rakyat Malaysia kita orang yang bertimbang rasa, yang ada pemikiran yang matang sekarang ni. Dan kita sebenarnya bersyukur sebab kita punya frontline di depan, doktor yang berusaha untuk mencegah ni kan masih lagi berusaha dan masih lagi melawan. Nah, kalau kamu ambil remeh lagi, meningkat lagi, bukan sudah PKP. Oi, kalau bayangkan Lockdown. kalau kita dikenakan PKP yang mula-mula dahulu. Oi, stres sis. Oh, stres. Kita duduk di rumah. Ya, masa first tu Abang Amru yang aktif keluar dengan YTV. Ya. Oh, satu orang saja. Ya, Compound 1,000 nanti si Amru nanti. Ya. Ya, dan abaikan itulah. segala Ya. netizen-netizen yang berada di luar Jadi sini. selesai berita yang tadi berkenaan dengan 1 September dan juga kita nak tegaskan bahawa 31 Ogos ini tiada perarakan yang akan berlangsung di seluruh negara. Kerana apa? Kerana menjaga itulah jarak. yang kita kata jarak, PKP, SOP Sebab semua. nanti kalau ada perarakan di situlah pula berkumpul. Ada pula kluster merdeka kan tak bagus tu kan. Kan tak bagus ditengok. Tapi Tiba-tiba ada kelas di Padang Bandar Nasis. tapi tidak boleh melunturkan semangat kita untuk meraihkan kemerdekaan ini di tempat masing-masing. Merdeka. Jangan kau tumpuk mukaku. Ya, tetap kita meletakkan bendera-bendera. Tapi sebenarnya kan bila timbul isu, sekarang ini kan anak-anak muda macam umur-umur adik-adik kira, ada anak bola terutamanya kan excited betul. Pak cuti kan tanggal 30 kita nak jalan begini-gini. Tapi bila timbul isu pengait, BS penanggal, kau tahu apa dia mama cakap? Tak boleh berjalan, ada pengait. Terus tak membawa berjalan, terus di rumah. Selalunya menuntut janji kalau orang cuti, bapak dong cuti. Pak kita nak jalan kah? Pergi pusat permainan Harbour Mall tu kan. Sekali bilang mama dia kemarin, budak-budak tak boleh berjalan, sekarang pengait. Jadi takut sudah. Jadi dulu yang budak-budak nih kalau anak-anak buat selalu lah, biasalah kampung kan, balik rumah saja lepas maghrib baru timbul ke rumah. Sekarang nih sebelum maghrib di rumah sudah terpacak. Azan asar di rumah sudah. Norma baru itu norma baru tuh budak-budak. Sekali awal pula sampai, makcik takut nanti. Padahal orang pun bawa kereta kan dikasih takut. Kalau kamu nampak bawa kereta hitam apa semua, larilah. Nampaknya kereta hitam, cabut lari. Aku bilang syukurlah balik durang dua awal. Habis semua orang lagi tengok kereta. Sebab diorang kalau lepas daripada sekolah, banyak lagi belok-belok diorang nak balik rumah. Ya, biasalah. Balik rumah baju hitam sudah, bukan seputih. Nah, jadi sekarang ni balik-balik kemas sudah. Kemas, terus awal sampai ke juga rumah. Takut mak ada pengait punuk bilang cikgu menangam. Jadi sekarang ini kadang-kadang ada bagusnya, cuma tetaplah tidak boleh kita sebarkan berita-berita palsu seperti ini. Kalau untuk menakutkan anak-anak saja tak perlu masuk dalam Facebook lah. Betul. Cakap je Tapi dengan anak. ada pula orang dia menakutkan sampai orang dewasa dia takut dia share video yang tular, dia share kenyataan yang palsu. Ya, betul. Lepas tu share video. Yang paling lucu bilang berlaku di tempat kami. Jadi yang bercakap tu bukan tinggal di tempat kami. Jadi yang tinggal di tempat tu buat apa? Dia sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi suatu tempat tau kira. Betul lah. Orang malam tak keluar, bayangkan kedai-kedai makan. Awal tak ada yang orang nak. tutup. Awal tutup. Jadi Awal mengganggu yang tutup yang macam rakyat kita juga. Ya, satu orang jarang keluar, sebab takut benda tu terjadi. Betul. Yang kedua, budak-budak pun terasa temurung lah pula di rumah. Murung. Bila budak-budak kat rumah tak keluar, lagilah huru-hara keadaan di rumah. Betul lah. Jadi satu orang atas peti ais yang bergayut di kipas semua. Ya, boleh sebenarnya kita kaitkan 1 September bebas dengan pengait, tapi kalau boleh untuk menakutkan anak janganlah sampai disebarkan. Iya, jangan disebarkan. Jadi sebab ni sebenarnya Kira pun sendiri menerima voice yang mengatakan tempat ini berlaku, tempat itu berlaku. Jadi bila tular tu di situlah sudah sebenarnya itu tindakan yang salah. Betul. Tindakan yang salah. Dan di sinilah kami sebagai White TV. White TV akan menjelaskan perkara-perkara dan untuk makluman sekiranya pun ada yang berlaku dan seperti yang dinyatakan sudah 20 orang penanggal ditangkap, kenapa tidak kenyataan daripada ketua-ketua polis? Betul. Mustahil lah, Kira pun banyak juga kawan-kawan tapi cakap tiada pula kes tu begitu di sini. Iya betul. Kawan-kawan polis kita pun tak ada kata apa-apa. Betul. Malah ketua polis Anakan sini mengeluarkan kenyataan bahawa jangan percaya video yang ataupun berita palsu itu. Maka hentikanlah ketakutan itu di situ.
Ya, tapi saya sarankan lah kalau mau takutkan anak-anak jangan sebarkan berita palsu. Iya, betul. Cakap di rumah saja. Cakap saya di rumah bisik-bisik ini ndak sampai di chat yang kawan. Besok anak mau dasar pananggal. Gila aku sis. Oke, kita ada bersiaran di sini lebih daripada 44 menit dari tadi daripada Ya, abang lama kamu sudah. dan juga Bapak Kru hari ini Ya. dan insya Allah mungkin kita akan akhiri. Kami berdua akan akhiri sebentar lagi mungkin dalam 15 ataupun 20 menit dari sekarang. Ya. Jadi kita boleh selingkan dengan lagu-lagu pilihan daripada Kira juga, mungkin lagu-lagu Kira ada pilihan. lagu ke? Ya, ada juga tapi saya lupa apa tajuk dia. Coba kau nyanyi nanti aku tukar. Ku lerai segala yang terkusut, ku simpul agar menjadi rapi. Kita pernah dengar Cinta lagu ini. tersimpul rapi. Yeah. Iya, Zainazin. Ani Suraya. Ya, Ani Suraya. Dan sama-sama kita nantikan lagu yang akan dibawakan oleh Kira Bombastic yang bertajuk Cinta Tersimpul Rapi. Oke, dengar sudah kah ini? Alright, harap-harap dengarlah. Tetap saya ini kalau menyanyi. Maklumlah buta. Astaga. Dan kenapa why bila saya duduk di sini laptop ni kan mesti putih. Dia mungkin memprotes kepada Kira asyik nyanyi siap kan? Betul lah. Tapi kita tunggu sama-sama lah. Sementara kita menunggu laptop ini memberikan kerjasama yang baik kepada kita. Apa kata kita kalau kita kongsikan Semarak Niaga dan juga YTV berada di mana? Ya. Mungkin Abang Pakul boleh tahu begitu orang tentang sedikit sebanyak tentang Semarak Niaga. Sebenarnya Semarak Niaga itu apa? Semarak Niaga itu apa? Apa yang saya tahu lah. Ya, apa yang saya tahu boleh kasih tahu dengan diorang. Saya berkenalan dengan Semarak Niaga melalui YTV. Oh wow. Saya adalah orang pelanggan Semarak Niaga pada asalnya Okey. yang mengenali Semarak Niaga melalui YTV. Mungkin Semarak Niaga boleh bagi komisen lah pada YTV kan? Kerana apabila melihat YTV ada tulis Semarak Niaga dan sebagainya, kebetulan kita nak ada buat beberapa perkara printing dan sebagainya. Jadi kita terus datang ke sini, berjumpalah dengan si Siki. Oh, terjumpa dengan Syiki. Ya. Kita punya ahli designer di sini. Dan Semarak Niaga ini melakukan bisnes printing. Printing stiker, banner, banting ataupun print di t-shirt, topi dan sebagainya dan banyak lagi lah perkara-perkara yang ada di sini dan boleh saya katakan di Sandakan ni Semarak Niaga mempunyai barangan yang paling berkualiti. Oh ya, seperti Dan mesin-mesinnya bukanlah mesin-mesin yang murah-murah Betul. daripada China itu bukan. saya akui. Ya, kita buat dia ada mesin-mesin yang betul-betul besar, yang mahal, yang menjanjikan kualiti kepada anda. kepada Ya, masyarakat. tapi kalau sekiranya kamu ingin tahu tentang lebih lanjut tentang printing Semarak Semarak Niaga, Niaga. kamu boleh ke page dia printing nombor 1 Sandakan Ya, ataupun nama pun printing. sudah printing nombor Ya, 1 Sandakan. betul sebab dia punya saya boleh katakan dia punya servis memang tip top dan dia ada Betul. designer yang memang diakui lah kebolehan dia. Wow. Kita ada Shikin, kita ada Jal dan juga kita ada Saudara Man yang Ya. selalu buat banting dan sebagainya. Ya, betul. Sebenarnya kalau cerita tentang desain ataupun printing ni kita sudah tahu sebenarnya cetakan bukan dari segi baju sih kan. Betul, banyak. Kalau banyak. mau buat tudung pun contohnya sekarang ni kan ambang kemerdekaan. Ya. Mau buat tudung bawal bendera. Ya. Boleh. Boleh juga? Boleh. Wow. Beli tudung kosong, bawa ke sini kita akan cetak dia menjadi ikut kesesuaian kamu. Wow. Kamu letak dia punya bendera tu di depan sini pun boleh. Kita Bunga ada raya, ya letak bunga di raya depan di sini dekat belakang dia bulan. Kau ada tudung begitu. Sis, tip top punya. Lepas tu kita boleh buat gelas. Sekarang ni kita boleh buat bendera dan sebagainya. Oh, dia juga ada mesin heat press lah. Heat press untuk baju, Ya, untuk heat gelas press untuk baju. dan sebagainya. Komplit. Dan itulah sebenarnya itulah keunikan Semarak Niaga yang tiada dari printing yang mana-mana. Yang saya tahulah. Ya. Sebab di sini komplit. Datang saya jumpa dia punya ahli designer, lepas designer terus printing di sini. Sebab tu dia punya printing pun luas. Dari sini bangunan bawah ni kita ada floor ke atas lagi. Wow. Di sana adalah pembikinan membuat seperti batik yang besar ataupun signboard restoran. Tapi Bila dia nak entah, bekerja sama. entah tahu. Asal partku memang tak dibayar Dan kerjasama. YTV adalah Dan YTV berada di bawah naungan Semarak Semarak Niaga. Niaga. Dan berada satu ground floor lah gitu. Ya. Sebab YTV ni kalau kamu datang Semarak Niaga di depan sana, kamu nampak Semarak Niaga besar.
Masuk ke belakang dia kamu nampak YTV. YTV kecil saja di belakang. DJ. Tapi jiwa kami besar untuk terus memberikan berita-berita yang sahih, berita-berita yang betul kepada rakyat-rakyat Sandakan dan sekat berita-berita yang palsu. Okey, kita sudah ada lagu. Jadi kita buka dulu, kita isi dulu dengan lagu-lagu lama ya, dalam era 80-an. Wow. Masa ini lagu ini belum kira lahir lagi. Sama. Kenapa tak lahir? Tak lahir pula. Kenapa ada suara nih? Tak ada suara. Kira tak dengar. Bagi earphone kat Kira. Ni speaker tak keluar suara. Ni tak buka. Ya ada yang menyanyi, tak dengar saya mana mau tempo sis. Sebab tu aku nyanyi tempo ke laut tadi. Penyanyi tempo penting. Jatuh rating aku. Kan? Menyanyi ini sebenarnya dia daripada tempo. Kalau suara tak sedap, kalau tempo kau sedap, Boleh sedap nyanyi, dengar. iya. Baik. Jadi, Ini bagi tips lah sebenarnya untuk orang yang minat menyanyi. betul. Menyanyi ini sebenarnya tidak ke arah yang suara merdu sangat. Bilang Betul. kau ada tempo yang bagus dan bilang kau jenis penyanyi yang tidak bakat pun menolak. perlulah Kira. Ya, Kadang-kadang saya kena. dengar ada orang tu dia menyanyi dari macam segi menangis bakat tu sudah. adalah dari bakat tu lah kita boleh nilai. Kalau dia berbakat, dia boleh menyanyi mengikut tempo. Ya. Kalau dia ada bakat menyanyi tapi tempo ke laut tu bukan bakat namanya. Itu nama dia, ku menangis. Okey, silakan Cinta Tersipu Rapi daripada Kira. Kau pikir Shirley bakal marah kau? Ku lerai segala yang terkusuk, ku simpul agar menjadi rapi. Sekali lagi, Cinta Tersipu Rapi daripada Ya, Kira ini betul, Bombastic. ini terkusut, betul-betul terkusut. Memang tertimpul sungguh. Sangat. Kau tunggu lepas job. Ku lerai segala yang terkusut, ku simpul agar menjadi rapi. Demi menjaga hatimu, ku rela mengalah selalu. Mengapa kau berubah laku? Inikah yang harus ku terima di atas sekian lama? Engkau menjadikan aku berlaku dalam sandiwaramu. Cintaku
bersaksi cinta kita cinta tersimbur api. Berbicara, hati pun sering bertanya, di mana ujung jalan cerita? Bukannya di bibir tanpa sebarang nota. Selangkah engkau pergi, 1000 langkah aku mengejarmu. Sekelip mata engkau hilang, seluruh pelusuk ku cari. Setinggi mana engkau membawa diri akan aku daki. Sedalam mana kau coba menyembunyi akan ku selami. Biar berbukti, biar bersaksi, cinta kita, cinta tersimbur api. Simpul akan menjadi rapi. Kalau penyanyi dada sound ke laut lah temponya. Memang kita tak dengar. Tak apa, itu boleh kita perbaiki ikut kan? Ya, kita boleh diperbaiki kalau moodku ke laut. Serius. kita boleh baiki dari segi audionya untuk akan datang insya-Allah. Kita buat test voice dulu ataupun sound check. Mengejar sudah lirik itu kan yang merah bisa dikejar, bukan sudah musik yang dikejar gitu. Iya, betul. Jadi bila mood kau ke langit tiba-tiba drop ke laut. Gitu. Lepas tu drop ke laut tiba-tiba jadi ikan jos mau makan orang. Iya, jangan kau makan si Asdar, kasihan. Kejap lagi kan, tem-tem lapar begitu, tem mood ke laut begitu terus jadi dia stick dia di situ. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan berita apa? Ya, kita ada 3 menit lagi. Mungkin kita ada perkongsian sudah kamu kongsi dengan Abang Amru tadi berhabis tentang politik, tentang pilihan-pilihan pengundi-pengundi, pencalon-pencalon. Jadi kita doakanlah semoga dipermudahkanlah pemilihan di mana-mana. Kita tidak mau berat sebelah kan? Betul. Kita neutral. Mana yang mau menggunakan package kami pun untuk menjadikan YTV pentas mereka untuk berkaitan. Tapi hashtag jangan kecam kami di sini kan. Ya, tiba-tiba pula tiba-tiba pula aku keluar, kau kan nih pengundi ini, kau kan pemilik ini, kau pun apa engkau? Kenapa engkau? Tidak ada mengena kami dengan barang parti politik. Kami hanyalah di pihak rakyat Sandakan. Ya, tapi sebelum kita menutupi tirai itu ada lagu. Sebenarnya mau tambah lagu lagi tapi tidak jadi. Saya takut nanti ke laut, sudah mood ke laut, lepas tu dia menjongak ke apa tuh? Menjongak tak apa, jangan dia menjongang. Menjongak dia tiba-tiba dia timbul di apa tuh gunung berapi. Itu lagi aku takut tuh. Sebelum dia meletus meja ni kau angkat ke depan. Bagus kau panggil Amru segera. Nah lah, kita mau tutup, saya kasih biar dia berehat. Ya duduk sana di tepi-tepi. Ya, benar ni. Jadi sebelum tu ya, kita ada beberapa perkara yang belum kita ceritakan lagi. Apa lagi ni? Kita akan cerita bersama dengan Amru sebentar lagi lah. Syukurlah Alhamdulillah daripada mood sekarang ni saya mau pujuk dulu mood pergi makan kembali dulu. Ke langit. Makan dulu Kira kalau makan nanti mood dia okey. Aku tahu. Stres saja makan. Gitu. Sebenarnya saya cuba nak kontrol tu emosi. Tapi kan bila mood tu tercalar sedikit kan, biasalah orang tua kan sensitif. Dia sendiri cakap bukan aku cakap. Tak ada siapa cakap dia tua, dia sendiri cakap dia tua. Dah, biarlah berterus terang lah kan umur pun ya Allah.
Jadi kita akan jemput balik Abang Amru kan Ya, kita terima kasih tutup lah banyak nih. kepada Dah Sikira 1 jam atas lagunya sebentar tadi. Kita akan masuk sebentar bersama dengan Amru insya-Allah. Dan terima kasih Mungkin Sikira. kita biarkan dah ada orang untuk menutupi live kita hari ini. Apa-apapun teruskan follow TV, jangan lupa subscribe YouTube channel kita mau kita si orang. Amru duduk di situ. Ya. Pasal dia mau nyanyi pula. Oh ya kak, terbaik, hidup Amru. Tepuk tangan teman guys. Terperantat Sikira. Ya. Baiklah, jadi sampai sini sejak saya punya posisi di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Kira. Kita persilakan Abang Amru. Gitu. Kita jemput semula pemain tetap di White TV. Iaitu saudara Amru. Sekarang saudara Amru duduk di tempat yang sangatlah digeruni beliau. Tes. Oh, dah jadi. Dia turun sudahlah. Kejap. Okay, thank you. Wah, okay right. Cubaan 1, 2, 3. Live, sambung balik. Ya. Lagi berapa? Sebenarnya cukup sudah bah 1 minit ni. Ya. Tak perlu sudah diteruskan. Tidak ada lagu untuk kita nyanyikan. Dia memang begitu set kesudahan dia. Ya, cuma kita mau ke segmen yang biasanya hari Jumaat. Berjaya. Ya, saja. kita hari Jumaat sebenarnya kalau dengan Abang Amru kita akan berselawat saja. Macam minggu lepas kan kita berselawat. Oh ya kan. Qamaru. Ya, lagu-lagu yang seperti itulah yang kita mahukan sebenarnya di hari Jumaat ini. Maksudnya bulan. Sedap Arabnya bila diterjemah dalam bahasa Melayu dia bulan saya rupanya. Bulan saja kan. Seperti yang kita bagi tahu minggu lepas lah Amru. Hari Jumaat ni kalau selawat kita akan dihantar terus kepada Nabi kita. Oh ya betul. Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan berselawat dari Jumaat dan juga hari-hari yang lain. Ya. Dan kelebihan hari Jumaat itu sebab selawat itu terus diangkat. Terus ke arash. Ya. Betul. Dan selalu khatib akan kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh, insya-Allah. Baca khatib sudah. Ya. Ustaz tu biasa. Saya tak pernah bagi khutbah. Saya tak pernah bagi khutbah. Serius ah? Belum diberi peluang. Boleh nanti kita akan berjumpa dengan pegawai tadbir agama Sandakan untuk bagi ruang kepada ustaz. Saya kalau bagi khutbah saya tak mau pakai teks. Mau garang saja. Jangan tidur. Ya kan ada tonasi tu pun kena pandai kan? Ya betul. Kena bawa jangan bukan mudah. Tazkirah lain, khutbah lain. Lain. Dia kena belajar. Macam ustaz kata, kenapa setiap minggu perlu ada solat Jumaat diwajibkan ke atas lelaki? Sebab lelaki sentiasa perlu diberi peringatan. Perlu diberi peringatan. Hati mereka akan selalu diberi peringatan. Tadi semua topik sudah disentuh ke Ustaz? Ada satu topik yang belum kita sentuh. Saya rasa yang 379 parti tu. Ya. Sebab tak ada link di dalam ni kan. Jadi kita tak berani mau sentuh. Oh ya kah? Oh tiada ada link. Jadi kita tidak tahu apa cerita sebenarnya kan? Betul. Sebenarnya kalau menurut sumber 379 parti ni sumbernya daripada apa ni? Daripada Suara TV juga. Suara TV juga. Sebenarnya yang inilah link dia. Tapi tajuk dia di situ tidak berpengam. Pengarah okay, Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah Sharifah Siti Salihah Tahi Habib Yusuf, panjangnya nama dia. Okey, ini link dia. Kita sambung sedikit ya sebab kita live hari ini. Ya. Oh, ada cuba klik tapi tidak dapat buka. Ke macam mana? Oh, dapat. Biasa kan memang hari Jumaat kita live 1 jam setengah. Oh ya, macam hari tu kan? Ya, sudah 2 minggu kita. Boleh kita tengok. Asdar jangan tewas di situ, tapi tidak malah kita bagi kau peluang. Kalau boleh dapat tengok kami punya behind the scene kami ni macam mana. Ya. Begini kesudahan dia. Setengah jam saja lagi. Sikit lagi, kita akan sambung sedikit. Okey, ini sebenarnya maklumat yang sangat serius bagi negara kita. Kita kena pandang serius. Isu kehadiran pendatang asing tanpa izin atau parti. Di Sabah ni dia lebih dikenali dengan panggilan PTI. Pendatang tanpa izin. Bila sampai sini macam dulu balik Sabah kan. Dia bilang banyak PTI sini. Saya pun confused. PTI ni siapa? Rupanya parti yang selalu kita dengar. Saya pun dah dengar PTI juga. Kita tak faham apa parti lah. Parti PTI. Bagi orang Sabah parti mungkin parti politik lah. Parti politik betul. Bagi orang Sabah bila sebut parti dia bilang politik mana pula tu. Sebenarnya PATI itu adalah pendatang asing tanpa izin, tapi di Sabah dia orang sebut lalu PTI. Okey, kalau ikut maklumat daripada ini disandarkan yes. Seramai 379 orang pendatang asing tanpa izin atau parti warga Filipina diusir ke negara asal menaiki kapal dari pelabuhan Sandakan ke Zamboanga, Filipina semalam. Okey, Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah Sharifah Siti Salihah Habib Yusuf berkata pengusiran
berkenaan adalah siri ke-24 yang dilaksanakan menerusi jalan laut bagi tahun ini melibatkan parti Filipina dan Indonesia. Wow, dah 24. Dah banyak sebenarnya. Sudah banyak yang dihantar pulang. Ini adalah tindakan yang tegas diambil oleh Malaysia bagi membendung kebanjiran pendatang asing di betul. Malaysia, khususnya di Sabah ni. Okay, kita sama sikit pelaksanaan pengusiran terbabit sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan parti sepanjang tahun 2020 adalah seramai 6,024 orang. Wow. Sudah 6,000 lebih dihantar pulang. Terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan telah menjaga kedaulatan negara kita. Ya, keselamatan. Dan kalau ikut pada kehadiran PTI ni, parti ni, kes COVID yang berlaku 10 pada awal bulan Julai hari itu adalah daripada kehadiran warga Filipina datang ke Malaysia, dan ada sebahagian sebenarnya warga Malaysia juga, tetapi memang pulang ke negara asal ataupun kembali ke Filipina dan pulang semula ke Malaysia dan diorang didapati positif. Kemudian pertambahan seterusnya pun sama juga daripada Filipina juga, banyak kes melalui pintu masuk. Daripada pintu masuk Filipina. Filipina. Daripada pintu masuk Sandakan daripada negara Filipina. Dan yang ini memang 100% parti. Bukan warga negara. Jadi diorang tidak perlu disaring di Malaysia dan terus dihantar pulang ke negara asal diorang. Mungkin begitulah. Sedikitlah yang kita dapat kongsikan lagi. Ini permintaan daripada MKN sendiri, sekiranya ada tahanan yang didapati sakit, mereka akan menjalani rawatan sewajarnya terlebih dahulu. Jadi kalau ikutkan ni, yang sudah dihantar pulang ni, maksudnya diorang ni semua negatif lah. Cukup maksudnya masa. pihak kerajaan kita memberikan khidmat kesihatan juga, perubatan juga kepada, walaupun mereka adalah pendatang asing. Jadi layanan tetamu tetap dibuat, tetapi jika dia tiada hak di dalam negara kita hantar salah diorang balik. Maka tidak benarlah apa yang dikatakan oleh berita Al Jazeera yang tular. Kan? Dan baru-baru ini juga berita mengatakan bahawa Mat Raihan Kabir, warga negara Bangladesh itu telah pun dihantar pulang ke negara asal. Dan tengoklah hukuman yang diberikan kepada dia oleh Malaysia. Tak sudah boleh dia masuk Malaysia. Tak boleh masuk Malaysia seumur hidup. Seumur hidup. Kerana telah merosakkan nama Malaysia di pentas dunia. Berhati-hatilah kamu dalam penulisan. Betul. Berhati-hatilah kamu dalam penyampaian berita dan sebagainya. Jangan kamu fikir kamu akan terlepas daripada undang-undang. Lagi-lagi kamu tahu kamu daripada negara luar dan datang ke Malaysia membuat liputan, kamu pula mengambil tindakan yang begitu sehingga mencemarkan nama kedaulatan Malaysia. Jangan menjual negara kita. Jangan jual, jangan senang apa nak kata tadi? Untuk menabur fitnah. Jangan terlalu berfikir Malaysia ni akan bagi kamu ruang sampai kamu boleh terlepas tulisan yang begitu. Benar. Jadi itulah pengajaran yang diberikan kepada penulis atau wartawan wartawan Al Jazeera ni. Ya, wartawan Al Jazeera. Jadi terpaksalah. Jadi hati-hati kamu dalam penulisan. Termasuklah kami di YTV juga sentiasa nampak berhati-hati. macam mudah saja duduk dengan mikrofon ni, tapi kena sentiasa berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan terlalu seronok bercakap sehingga kamu tersebar berita fitnah. Kalau boleh ada maklumat yang tidak sahih, kamu cuma sampaikan begitu saja dan perbaiki di ujung dia supaya orang tidak salah faham. Betul. Kalau spekulasi sekalipun, bagi tahu dia sebab apa, macam mana, apa tujuan dia. Jadi tidak menjadi isu lah. Di YTV sebenarnya kita memang benar-benar ingin menyampaikan berita yang benar, tidak mau berita yang palsu, dan kita melatih sebenarnya warga Sandakan supaya, terutama sekali pengamal media sosial ni yang ada di Sandakan, kalau boleh ada etika dalam penulisan. Betul. Etika dalam itu penyampaian. Sangat penting. That's why lah kita perlu pimpinan, kita perlu panduan supaya kita tidak tersasar. Kita sampaikan mesej yang jelas kepada warga Sandakan melalui platform yang sama, tetapi teknik penyampaian berbeza, tetapi tetap mematuhi etika penyampaian dan penulisan. Kerana akibatnya sangatlah besar. Sangat besar. Kepada masyarakat dan juga kepada orang tersebut sendiri. Okey, itu orang memang warga negara luar kan? Luar, ya. Kalau orang Malaysia didapati bersalah, kau rasa apa hukuman dia? Masuk penjara. Penjara? Mungkin ada akta dalam penyebaran berita palsu. Ataupun diusir juga? Nak diusir dipulaukan. Dipulaukan lah. Masuk ke Pulau Jerjak sana. Ya, di penjara. Di pulau mana-mana lah yang tidak berpenghuni. Tak tahu kau Pulau Jerjak ya? Entah. Pulau Jerjak ni adalah satu penjara di dalam satu pulau untuk tahanan-tahanan yang berprofil tinggi. Maksudnya kes-kes samun yang besar-besar. Di mana tu negara? Di Malaysia. Ya. Astagfirullahalazim, YTV tidak tahu. Tak apa, ini adalah berita baru. Mungkin bagi orang Sandakan juga. Ya, mungkin dorang sudah tahu, tapi saya sendiri belum tahu sebab saya tidak pernah dipenjarakan. Jadi Alhamdulillah. Saya dipenjarakan sejak dari lahir.
Kerana ayah saya bekerja di penjara. Serius ah? Ya, saya lahir Okey, dan dia membesar di dia dalam tahu penjara. penjara tu ada. Saya tahu. Oh, Ya. rupanya pekerja penjara. Jadi berapa lama? Sejak kecil lagi kau di penjara? Ya, ayah saya kerja di penjara pada tahun 80 sampai pencen. Oh, bila pencen? Pencen 2012. Oh, lama sudah. Lama sudah. Oh, so memang tahulah penjara mana bertugas? Penjara Seremban. Oh, di sebelah sana Ya. jugalah. Oh, bertugas sebagai apa jawatan di situ terakhir? Sajan. Sarjan. Ya. Sebut pasal sarjan. Ya. Tadi live kami ni Aha. ditonton oleh seorang sarjan. Jan. Dia sebenarnya pegawai. Jen. Jen Zakaria Setiu. Oh. Jen, kalau masih lagi pangkat sarjan sebab dia ni seorang anggota yang telah lama berkhidmat di bawah Polis Trafik IPD Hulu Selangor di Selangor dan dia tengah watching. Dia adalah seorang kolektor. Kalau ada orang disanakan macam dia ni, memang saya rasa saya mau ceritakan. Dia seorang anggota Polis Trafik, Okey. pegawai berpangkat sarjan. Kemudian itu pangkat yang hari terakhir dulu saya lah. jumpa lah. Saya tak tahu. Mungkin sekarang SM, Sarjan Major ataupun Ya, Sub Inspector, tak tahu sebab lah. dia sangat dia sangat apa orang kata ni dalam jawatan. Dia credibility, Berintegriti. berintegriti. Ya. Okey, dikenali, tetapi di hobi dia itu pula sebagai pengumpul lagu-lagu lama. Wah. Dengan dalam CD, dulu kaset. Ini yang sempat saya kenal lah, bercerita di kedai kopi kan. Ya. Bila orang kenal, dia sarjan rupanya, anggota polis trafik, dan dia tonton kita di YTV tadi. Terima Itulah. kasih Sarjan. Sarjan. Sarjan Major kalau Ya. lain sudah pangkat dia. Ya, mungkin mudah-mudahan terus berkhidmat dengan cemerlang dan Ya. dinaikkan, dihormati, Terima disanjungi kasih. di Hulu Kami Selangor. sayang Polis Malaysia. Iya, betul. Dan trafik. Di sini Amru baru berkenal-kenal dengan yang lain. Ya. Harap-harap dapat terus menjalin repo dengan IPD Hulu Selangor. IPD Sandakan, Polis Trafik Sandakan, Ya, macam di Hulu Selangor Untuk sebelum kita ni. mudah mendapatkan info-info yang terkini Ya. dan tepat. Dan menyalurkan maklumat yang tepat juga daripada pihak berkuasa polis Ya, tadi betul. kepada warga Sandakan. Seperti Itulah. cerita penggait dan penanggal tadi. Ya, betul. Memang ada sebut, ada baca dia punya ni Ya, maklumat kita daripada bacakan IPD tadi, Hulu ya. Selangor. IPD Sandakan. IPD Sandakan. Ketua Polis Sandakan. Polis Sandakan. Itulah, berapa tahun berkhidmat di Hulu Selangor? Lama di Hulu Selangor Saya lebih kurang Mungkin terlampau 8. rindu ke? Asyik tersebut-sebut Hulu Itu Selangor. baru saya tadi tu. Oh, baru tadi. Sebelum ni tak Sebelum sudah. ni tersebut Batu 12, ingin balik sudah. Oh ya, itu rumah tempat tinggal sekarang pula. Ya. Sandakan. Jadi itu saya perkongsian kita berkenaan Okey. topik politik hari ini, tapi kalau mau ditambah pun boleh juga. Apa lagi mau ditambah? Dia bilang Shopee Malaysia. Oh, okay. Ini daripada tab ni. Orang tengah bershopee-shopee. Beli-beli. Shopee. Sebab dia bilang tadi sampai sudah dia punya sushi. Mungkin dia teringin sangat. Tapi kalau satu bungkus sushi dikongsi 5 orang, 6 orang, memang dah cukup. Dah Kena cukup. order lagi. Kecuali yang 500 gram dengan yang 1 kg itu dikongsi. Itu boleh. Itu sudah. Apa tu? Melody lamb stick. Seindah irama, seindah rentak Irama Borneo. Itu tengah, nanti kita akan kongsikan lebih. Mana tahu ada orang bilang mau tingkatkan, sebab ada satu daripada bakal calon ni yang dia betul-betul mahu sebenarnya. Apa yang dia kongsikan adalah, mari kita sentuh sikit. Boleh. Betul, sebab kalau orang hanya bercerita tentang politik, mau membawa pembangunan kepada negeri Sabah dan sebagainya kan, benda tu sangat biasa. Betul. Tapi apa yang biasa dia bilang, untuk makluman semua, cari calon di Batu Sapi yang ada suara, yang ada aura, yang berwawasan, berkebolehan mencari peluang ekonomi di Batu Sapi. Ya, Untuk betul. jadikan tempat Batu Sapi sebagai platform perniagaan yang mantap, adakah anda setuju dengan ayatku itu? Kalau saya memang setuju. Saya pun setuju. Ini daripada Haji Kuku, Datuk Nasiruddin Datuk Gulam, yang minta warga Sandakan supaya memandang. Dia beri tumpuan kepada warga Batu Sapi. Sebab kalau ikut keinginan, dia mau bertanding di Dun Karamunting dan Sekong, antara Sekong ataupun Karamunting. Di dua dun itu, sama ada dia diberi ruang atau tidak, tetapi dia mau beri tumpuan kepada perniagaan.
ataupun Betul. Kena menjana pendapatan lah untuk menjana rakyat. pendapatan Jangan untuk kepada kawasan yang Batu masalah Sapi. dari segi pendapatan. Betul. Itu mainstream lah, terlampau biasa lah kalau ahli Iya. politik datang. Kita akan pembangunan, bangunkan itu. Beri infrastruktur. Itu perkara yang sudah tidak perlu disebut kali. Kerana apa? Kerana semua orang dah faham dah. Ya, Bila biasa jadi YB, sudah. ahli wakil rakyat mesti membangunkan perkara-perkara tersebut. Betul. Apakah nilai tambah Betul. berbanding orang-orang lain? Tiada macam sama saja. Sama saja. Bina Padang, Gelanggang Futsal, apalagi Dewan. Jangan jadi seperti Datuk Sami Velu Apa dia mau bilang? dibina jambatan di sebuah kampung. Okey. Tak apa, kita bina jambatan. Ya. Orang kampung cakap, Datuk, kampung ni tidak ada sungai. Buat apa bina jambatan? Tak apa, kita bina sungai. Dia kata. Datuk Seri Sami Velu adalah seorang pemimpin ataupun ahli politik atau pemimpin negara Veteran. yang telah terlalu lama. Lama mungkin anak-anak muda sekarang tak kenal lah. Datuk Dia Seri Sami Velu. memegang portfolio Menteri JKR. Kerja Raya. Ya, Kerja Raya. Memang sangat lama. Lama. Ndak Bayangkan dia membina jambatan di kampung yang tidak air, sungai. Jadi apa guna itu Ya, jadi jambatan? dia mau bina sungai. Baru boleh bina jambatan. Banyak sebenarnya ayat-ayat kelakar lah, ayat lucu Ya, yang keluar ayat daripada lucu yang Datuk keluar Seri daripada Sami beliau, Velu. ya. Dan memang dia pun tak kisah kalau orang gunakan Betul. nak gunakan ayat-ayat dia untuk menjadi joke Betul, lawak betul. jenaka. Jadi sekarang dia tengah berehat. Mungkin dia terkejut disebut balik ni. Ini kan musim pilihan raya. Iya, mesti Lepas tu, disebut balik perkara-perkara disebut ini. perkara ni. Jadi di Sabah memang banyak tempat yang perlukan jambatan. Betul. Banyak di sana kan banyak perkampungan rumah atas air. Jadi bina jambatan di sini tapi bukan sungai, Jangan dibina sungai. Bina jambatan. jambatan Untuk membantu di rakyat atas kita. laut. Jangan saya bilang okey perkampungan kami bukan perkampungan atas air sungai air laut. Ya. Kami di atas tanah. Jadi jangan dia bilang kita binalah laut pula. Jangan dia tak bina sampai laut. begitu. Ya. Satu lagi saya mau kongsikan ada Ya. karikatur yang Karikatur. dibuat oleh tak tahu dia jarang sekali lukisan begini tidak ada penama. Tapi cantiklah sebab okey ini kita anggap sebagai drama-drama politik sajalah ataupun gurauan-gurauan politik. Tapi ada sedikit maklumat yang dikongsi. Dia bilang tabung UMNO tangki biru. Sebab orang bilang sepanjang UMNO ini daripada blok warisan plus yang ada sebut dia bilang sebaik-baik warisan apa bilang warisan pemerintah selama 2 tahun ni dia tidaklah sampai macam UMNO 45 tahun BN ni tapi yang dapat disumbang hanya tangki biru. Tangki Sebab biru di rumah-rumah disanakan dia. dia. Kalau datang sanakan dulu masa mula-mula sampai tu memang terkejut. Ada rumah yang penuh dengan tangki biru. Kenapa begitu? Sedangkan di sebelah Semenanjung kita tak pernah jumpa tangki-tangki. Biasa ada di tangki di atas rumah kan. Ya. Tapi ini tangki yang memang banyak di kawasan-kawasan kampung. Faham. Termasuk bandar-bandar. Jadi tangki biru ni sangat sinonim dengan Barisan Nasional. Lepas tu dia bilang tabung UMNO. Itu daripada star pula dikaitkan dengan ringgit. Lepas tu cinta tabung UMNO. Parti Cinta Sabah dikaitkan dengan parti yang cinta kepada tabung-tabung UMNO. Tetapi warisan pula geran tanah yang diberikan. Ya. Okay, UMNO BN bagi tong air, tabung air, tangki besar. Parti Star dia kata tabung UMNO tu adalah duit, cash. Lepas tu Parti Cinta Sabah dia kata I love cinta tabung UMNO. Dia suka dua-dua ni sekali. Tetapi bezanya di warisan dia letak di situ geran tanah yang diberikan yang lebih bermanfaat, bukan tabung tetapi kehidupan yang lebih panjang apabila kawasan-kawasan itu sudah digazetkan, diwartakan. Mungkin ini adalah dan salah diberikan satu geran. manifesto daripada warisan juga. Mungkin. untuk kali ini, ya. Mungkin dia akan gunakan balik supaya warga Sabah ni terima dorang semula. Mungkin ya. Sebab inilah masanya untuk dorang Menarik semula yes. hati memikat hati pengundi Sabah. Ya. Sebab Adakah rakyat Sabah masih mengundi warisan? sebenarnya ada satu posting yang saya buat di dalam YTV tu. Ya. Kalau pada musim pilihan raya ni adakah orang akan keluar mengundi? Ya. Kita pinkan dia di atas, kalau boleh komen di situ, kita mau tengok survey yang seterusnya macam mana. Adakah orang akan terus turun keluar mengundi? Pandemik saya letak di situ dan jangan takut dengan individu ataupun calon atau pemimpin yang menang nanti tu lompat parti, kamu terus keluarlah, tunaikanlah tanggungjawab kamu sebagai pengundi. Tapi kita mau tengoklah apa respon dorang akan keluarkan tak. Kalau ikut maklum balas yang terawal sebelum-sebelum ni, ada yang bilang tak, sudah aku mau keluar. Penat sudah aku undi pun bukan juga dorang stay situ, ikut kepentingan sudah. Sebab diundi tu satu orang. Dia mengundi tu keseluruhan rakyat Sabah. Ada berapa juta? 3.2 juta ke 3.4 juta? Banyak. Rakyat Sabah.
Dan yang mengundi pula lebih kurang 1 juta 2 juta lebih yang akan keluar mengundi nanti yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya pada 26 September nanti. Jadi kita tengok sejauh mana jumlah ini akan keluar mengundi berapa peratus, walaupun dijagakan lebih kurang 70%. Kita tengok sendiri dan kami sentiasa menunggu survei kamu. Daripada respon yang sebelum ni memang ramai yang kata aku sudah malas keluar mengundi. Jangan sampai begitulah. Jangan sampai begitu. Kena laksanakanlah tanggungjawab kita sebagai Laksanakan rakyat. tanggungjawab sebagai rakyat dan pemimpin juga jangan kecewakan rakyat dengan undi tu. Betul. Satu orang yang mau diundi tiba-tiba selepas menang dia satu orang keluar, kononnya membawa keluar semua sekali. Sebenarnya bila kamu lompat hanya kamu saja yang lompat. Ya, betul. Jadi kamu sebenarnya mencemarkan undi yang diberikan Ya, harap kepada. tiada lagi lah kes melompatnya ni ya. Harapnya begitulah. Tiada apa-apa lagi. So itu sejak. Itu sejak. Nyanyi satu. Okey Ustaz. Satu lagi permintaan daripada dua. Nak nyanyi apa? Nyanyi. Enggak tahu. Aku enggak tahu. Ada permintaan daripada Asdar. Apa lagu? Sebab Asdar lama sudah dipegang benda tu, kita selawat sama-sama Ustaz. Selawat. Selawat saja lah. Selawat apa? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Siapa tu yang Siapa tu? Ada seorang tu yang pernah datang di Malaysia dulu. Dia punya suara yang selalu dinyanyikan di kaca-kaca TV. Apa nama dia? Siapa? Lupa. Lepas tu barulah Mahir Zain datang dengan selawat-selawat dia dengan lagu-lagu anu kan? Iman. Lama betul. Iman lama betul. Dia punya cakap Allahumma salli ala Muhammad. Suara dia kan terus gitu. Barulah boleh nyanyi. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Wasallim. Wasallim. Okey, apa beza wasallam dan wasallim? Dia membawa ada maksud yang berbeza. Dia maksud kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu dia sama. Sama. Tapi dalam bahasa Arab dia berbeza. Macam tu nak menerangkan yang tu, di ujung tu na'udzubillah. yang di ujung tu biasa orang baca doa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wa barik wasallam ke wa barik wasallim? Tak ada masalah. Tiada masalah. Boleh. Cuma dia berbeza dari segi maksud. Maksud Penggunaan dan juga maksud. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tetap kedua-duanya bawa sama. maksud yang sama, tapi ada perbezaan di dalam bahasa Arab. Begitu. Ya. Jadi apa selawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang mana lagi tadi? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kenapa macam suara aku satu je? Ada lagu selawat yang lagi biasa orang sebut macam mana? Itu macam tak pernah dengar dia punya rentak. Tak pernah lagu. dengar? Okey, kita ambil selawat yang kebiasaannya lah. Yang kebiasaan macam mana? Tu dah keluar di belakang. Macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Oh itu panjang pula. Tibbil qulubi. panjang pula. Itu selawat syifa. Selawat syifa. Selawat ni banyak. Selawat tafrijiyah, selawat syifa, selawat macam-macam selawat ada. Itu selawat syifa. Selawat syifa ni yang dituntut bila kita berdoa tu. Kita bacakan dia sebagai doa Untuk syifa. mendapatkan kesihatan yang baik. Selawat Kesihatan syifa yang lah baik. kalau ada sakit-sakit minta supaya disembuhkan ya Allah. Nah yang tu pun Nah itu pun salawat Datuk Ya, Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza punya selawat. Ya. Ya. Jadi bila saya berulang selawat? Asyik tanya saya. Sampai 11.30. Allahumma salli macam mana? Allah. Macam mana tadi sekira? Yang Selawat Siti Syifa Nurhaliza. tu. Oh, selawat syifa. Selawat- Okey. Sedia? Ah. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Barik barik wasallim. Okey, kalau kita selimpas Ya. di depan makam Rasulullah, Ya. ada satu selawat yang sebenarnya dituntut. Selalu kita berselawat dengan selawat begini, tapi bila limpas di makam Rasulullah, selawat dia yang kita selalu baca di akhir tahiyat akhir tu. Betul? Ya, ya betul. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Itu ala. ke? Iyalah, di ujung solat. Yang kalau Ustaz, kalau bawa jemaah, apa selawat yang Ustaz? Saya lebih kepada mana selawat yang dekat dengan jemaah. Sebabnya banyak jenis selawat kan. Tapi kalau kita bawakan dengan jemaah, takut ada yang tak hafal pula. Oh ya. Jadi bila tak hafal, dia akan buka membaca. Bila membaca, dia tak ada Ya. rasa. Tiada betul begitu kan. Tak sampai ke dalam Tak sampai. hati. Jadi gunakan selawat yang biasa orang Selawat yang baca. biasa-biasa. Janji berselawat bila limpas. Janji berselawat. Ya. Kan? Ya. Itulah pengalaman Ustaz bawa jemaah pergi umrah. Masih Jadi, lagi nanti kita cuba untuk bawa jemaah White TV pula Ya. pergi umrah bersama dengan Ustaz Fakrul. Ya. Sebenarnya ada segmen yang kita letakkan sebenarnya setiap minggu tanya Ustaz Fakrul. Ya. So Oh, hari ni tak ada itulah dia tidak diletak sebagai tajuk. Tapi inilah yang sentiasa bertanya ni supaya orang Sandakan ingat yang hari Jumaat tu kita kena tanya Ustaz Fakrul. Sebab tu satu tadi tanya pasal di ujung tu wabarik wasallim atau wabarik wasallam. Sebenarnya cuma hanya maksud saja kan. Ya, yang betul. maksudnya tetap sama. Tetapi kalau dalam bahasa Arab Dia dia ada perbezaan. ada perbezaan. Tapi kalau mau diulas dia bilang nauzubillah min zalik. Panjang. Panjang betul. Oh, jadi tidak sempat dengan masa yang kita ada. Dia perbezaan baris ini, contoh saya ambil perkataan bahasa Arab hurufnya bara. Okey. Okey, kalau ba tu di baris atas jadi barrun, Okey. maksudnya adalah daratan. Okey. Kalau baris bawah birrun, Okey. maksudnya adalah kebaikan. Oh. Kalau baris depan burrun, maksudnya adalah bijirin. Dia berlainan baris sahaja dia akan membawa maksud yang sangat berbeza. Daratan, kebaikan, bijirin. Apa kena bijirin pula? Kan? Betul. Jadi dia salah Macam baris lucu. sikit sahaja, dia akan dia mengubah melarikan maksud. maksud. Sebab tu dalam Al-Quran kita kena baca betul-betul ikut baris dia. Ikut baris. Tapi kalau dia dalam bentuk doa ataupun selawat tu tadi, macam di ujung doa tadi tu Itu tak dia ada masalah. Dia tak lari jauh lah. dia tidak lari jauh. Yang penting niat tu memang Ya. mahukan doakan yang itu. Betul. Sebab tu lagi kita kena belajar betul-betul, baiki bacaan. Tapi yang sebaiknya wabarik wasallim. Wasallim. Ya. Betul. Tidak Sebab tu saya selalu kata ibadah ni wajib dengan ilmu. wajib dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut orang saja. Ya betul. Kena belajar. And then lagi bagus macam Ustaz bila mengaji membaca Al-Quran pun ada sanad dia. Ya, Supaya betul. kita nampak. Cari. Kita kena cari sanad dia supaya Cari. kita berguru tu nampaklah kan pengijazahan tu. Betul. Yakinlah dengan ilmu tersebut. Yakin dengan ilmu Ya. tersebut. Jadi orang Sandakan kena sentiasa tingkatkan ilmu, Betul. sentiasa belajar. Kami di Ya. YTV juga sebagai platform yang baru, kami mau sentiasa belajar. Betul. Sama-sama kita belajar. Yes, ada tim yang baru di dalam YTV. Kita akan sentiasa berkongsi ilmu. Betul. Hari ini bercerita tentang politik. Habis sudah pilihan raya nanti, takkan kita mau sambung dengan politik. Ya. Kita akan Basi sambung sudah. dengan basi. Kita mungkin dalam berapa hari, iaitu berapa minggu saja, reda sudah. Kita kena cari topik lain Kita akan yang berjalan lebih konten-konten yang lebih menarik. dengan Ya. Sandakan. Balik kepada cerita kita tentang ekonomi, macam mana kita mau Mungkin kita akan ada buat talk show, jemput orang-orang datang ke Ya, sini. mungkin masa itulah kita aktif betul pentas YTV itu Betul. bukan semata-mata pentas politik. Ya. Cuma tetapi- sekarang ni pilihan raya negeri, jadi kita Ya. fokuskan. Jadi cukup sampai di situ saja. Cukup sampai Ya, di jadi sini kita akan saja. cubalah baiki kelemahan yang ada di dalam YTV. Dari Yo. segi teknikal mungkin kamu dengar tadi sepanjang kami live ada bunyi Yang kurang menyenangkan? Yang kurang menyenangkan mungkin di telinga kamu. Ya. Tapi thank you pada yang semua menyaksikan kami sepanjang live 1,5 jam. Ya. Bertukar-tukar kami Ustaz Fakrul, Saya juga Kira belajar Mubasit. hari ini. Ya. Ya, belajar duduk di tempat Amru ni bukan mudah lah sebenarnya. Oh iya ke? Ya. Senang Bukan betul. mudah menyusut jalan
ke angkasa. Ui, yeah. Tutup. Akademi Fantasian. Dan sudah itu sekarang tengah shock di TV rancangan Big Stage. Di komen banyaklah. Biasalah kalau politik pun perlu ada spekulasi, di dalam hiburan pun banyak dia punya spekulasi. Mungkin akan datang kita akan masuk juga berita-berita hiburan di sini. Ya, mungkin boleh juga kan. Supaya kasih kena dengan orang sana kan. Ya. Baik, itu saja. Kasih Saja. nama. Penat sudah saya sedar. Penat sudah. Jumpa lagi. Kita pastikan kongsikan apa saja maklumat yang ada di YTV. Ya. Share jika maklumat itu bermanfaat. Betul. Jangan lupa terus follow, like. Kami ada platform di Instagram, ada di YouTube dan ada di Twitter. Kami aktifkan semuanya nanti bersama dengan Kira Bombastuk di belakang. Jadi hashtag YTV, hashtag TV Sandakan Sebar Berita Betul, sekat berita palsu. YTV. Assalamualaikum. Oh, ada Ustaz baru kita pakai ni. Bye-bye. Bye-bye.